Terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi izin kepada Johor Bahru untuk bersama-sama membahaskan RUU Perbekalan 2022. Melihat kepada perkembangan politik semasa, MOU yang ditandatangani sepatutnya meredakan suhu politik, membolehkan perbincangan antara kedua-dua belah pihak bagi menumpukan usaha merangka jalan untuk memulihkan negara pasca pandemik COVID-19. Sebaliknya, kegopohan Kerajaan Barisan Nasional Perikatan Nasional untuk mengadakan pilihan raya Melaka, yang mana hari ini penamaan calon dan akan diikuti pilihan raya negeri Sarawak, hanya mendedahkan nafsu politik yang tiada henti. Dan tidak mustahil, Datuk Speaker, pilihan raya umum akan diadakan seawal tahun hadapan bagi mengelak kuasa undi anak muda undi 18. Sebab itu kita jangan tertipu, terpedaya dan hanya berpegang kepada kata-kata. Tetapi penilaian itu harus dibuat dengan meneliti perbuatan dan pelaksanaan. Siri libat urus bagi mendapatkan pandangan dalam merangka belanjawan 2022 ini memungkinkan penceritaan yang baik. Tetapi mampukah ianya diterjemahkan? Mampukah perangai yang lama untuk diubah? Rasuah dan salah guna kuasa terus membelenggu negara dan ketika ini saya merasakan barah tersebut kembali dengan penuh helah muslihat. Persoalan yang saya kemukakan kepada Menteri soal senarai untuk kontrak pemberian secara terus sepanjang PKP ini sehingga hari ini masih belum terjawab. Kerana apa yang rakyat mahu tahu adalah berapa banyakkah wang negara yang tiris, berapakah anggaran kerugian akibat rasuah kepada negara. Di sebalik kononnya, agenda Bumiputera Melayu, kebocoran duit rakyat ini boleh berlaku ketika ini secara halal oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi saya nak ambil contoh di Johor. Terdapat 8 syarikat konsesi yang hampir memonopoli keseluruhan kerja-kerja penyelenggaraan dalam negeri Johor. Contohnya, pertama Safwa Global Venture Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan PBT. Ada syarikat Amona Infracare Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan-jalan negeri JKR Zon A. Teto Engineering Sdn Bhd, Zon B. Infra Desa Johor Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan-jalan kampung dan luar bandar negeri Johor. Jadi konsep itu nampak baik bila disusun melalui konsesi, tetapi apakah isu-isu yang timbul dengan pemberian kerja melalui konsesi ini dan bagaimana ketirisan itu boleh berlaku? Jadi pertama yang saya nak kongsikan dalam Dewan ini, dalam Belanjawan 2021 yang dibentangkan tahun lepas, syarikat Global Venture Sdn Bhd telah dikatakan menerima ataupun dikurniakan sebanyak 350 juta ringgit kontrak setahun daripada peruntukan Maris. YB Batu Pahat mungkin tahu juga kes ini. Benarkah dalam tempoh 3 tahun ini kontrak keseluruhan yang diterima oleh syarikat Safwa Global Venture ini akan mencecah 1 bilion ringgit? Apa yang istimewa sangat kepada syarikat Safwa Global Venture ini sampai boleh membolot berbilion projek kerajaan? Siapakah yang memutuskan syarikat berkepentingan peribadi ini untuk mendapatkan kontrak Maris? Berdasarkan semakan yang dibuat, syarikat Safwa ini hanya bermodalkan 1 juta ringgit. Dapat kerja ataupun job bernilai 1 bilion ringgit. Maksudnya pulangannya 1000 kali ganda lebih daripada kemampuan. Selain kekuatan kewangan yang dicurigai, syarikat ini juga dikatakan tiada pengalaman kerja dan tiada tajuk kerja dalam CIDB pun.
sudah pasti rakyat perlu bertanya, adakah syarikat konsesi seperti ini mempunyai kepentingan awam? Sebagai perbandingan, kita tahu ada syarikat-syarikat konsesi pemegangnya adalah EPF sebagai contoh. Tetapi dalam isu ini tidak ada. Bukan sekadar tidak ada, Datuk Yang di-Pertua, maklumat awal tahun ini yang kami peroleh menunjukkan bahawa syarikat Safwa Global Venture ini hanya ada seorang pemegang saham. Individu yang seorang ini jugalah satu-satunya pengarah syarikat tersebut. Jadi apakah yang istimewa syarikat konsesi yang dimiliki oleh seorang individu kerana ramai yang berkata bahawa beliau ini mempunyai hubungan yang rapat dengan orang-orang politik barisan dan perikatan. Saya tak pasti kalau Datuk Speaker kenal beliau. Tapi masalah ini yang timbul, keduanya bila diswastakan, pandangan kita keadaan itu sepatutnya bertambah baik. Kos lebih efektif, akan lebih murah. Namun, melalui kaedah konsesi ini, bukan hanya kita tahu di Johor, tetapi beberapa negeri juga sudah mula mengamalkan harga sebenar yang dibayar oleh kerajaan itu adalah meningkat berbanding dengan sebelum zaman konsesi. Maksudnya urusan tender itu dibuat oleh jabatan kerajaan. Bukan itu sahaja, harga naik yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Kontrak yang diterima ini oleh syarikat konsesi tersebut bila diagihkan kepada kontraktor-kontraktor kecil, harganya jauh lebih murah berbanding sekiranya kontraktor-kontraktor tersebut mendapat secara terus daripada jabatan kerajaan. Jadi apa istimewa wujudnya syarikat seperti orang kayangan boleh untung makan atas angin? Kenapa ada orang tengah yang kaut laba kekayaan? Malah kaedah pemberian kerja-kerja yang diterima oleh konsesi tersebut untuk tujuan penyelenggaraan bila diagihkan kepada syarikat-syarikat kecil tidak pun mengikut garis panduan peraturan kewangan kerajaan. Ini belum lagi kita tegur soal kualiti, soal mutu hasil kerjanya. Maka elemen pilih bulu itu adalah amat terserlah. Hanya kerja-kerja yang kecil ini diberikan kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putra lah yang kebanyakannya. Tetapi kerja-kerja yang bernilai tinggi ini yang membawa pulangan besar itu hanya diberikan kepada segelintir dan kroni. Saya ada buktinya, saya dah terima dokumen tersebut, tapi saya nak tanya kepada pihak kerajaan, benarkah terdapat projek kerajaan ini yang diuruskan oleh syarikat konsesi tersebut diberikan kepada ahli keluarganya? Bolehkah kerajaan, yang saya mohon untuk senaraikan semua kerja-kerja yang diuruskan oleh syarikat konsesi ini kepada Parlimen? Sebab walaupun namanya syarikat swasta, milikkan seorang individu, yang beliau buat kerja itu adalah dana kerajaan. 350 juta ringgit yang disalurkan itu dana kerajaan. Tapi kenapa kerajaan tidak ada akses ataupun kita tidak boleh menilai siapa yang menerima kerja-kerja tersebut? Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan kepada belanjawan 2022 yang terbesar dalam sejarah negara, seperti yang saya sebut sebentar tadi, terdapat kekhawatiran mengenai kaedah pelaksanaan dan perbelanjaan. Kerana itu, apabila kita menguruskan belanjawan sebesar itu, ianya harus seiring dengan usaha untuk memantau serta semak dan imbang. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Sebagai contoh, peruntukan kepada Jabatan Audit Negara bagi tahun 2022 bukan naik tapi dipotong. Dipotong sebanyak 4 juta ringgit kepada 154 juta ringgit. Jangan kita lupa jasa kepada jabatan ini yang membongkarkan kes-kes seperti 1MDB
NFC dan kapal LCS yang sehingga kini masih bermasalah. Sebab itu, jabatan ini sangat penting supaya ketirisan, kesilapan, kebocoran itu kita dapat bantras. Maka saya nak ngusulkan juga supaya tambahan dana itu diberikan kepada Jabatan Audit Negara, supaya Jabatan Audit Negara juga diperluaskan skopnya untuk masuk ke syarikat-syarikat seperti konsesi tadi yang menguruskan dana kerajaan supaya kita dapat kesan sekiranya berlaku ketirisan. Kerana apa yang saya bangkitkan ini adalah untuk mencari jawapan yang jujur, yang lebih telus. Selain itu, Datuk Yang di-Pertua, ada beberapa persoalan lain yang saya ingin utarakan. Kalau sebelum ini, saya pernah bangkitkan soal kemajuan rumah prima. Kerana banyak sebelum ini kita dengar yang terbengkalai, yang lewat dan sakit. Sesi yang lepas, Menteri ada bagi jawapannya, cuma yang berlaku di bawah sebaliknya, Datuk Yang di-Pertua. Saya masih menerima rungutan daripada para pembeli bahawa tarikh siap projek tersebut ditukar sesuka hati tanpa dibincang dan dirundingkan dengan para pembeli, dalam keadaan akhirnya pembeli yang terpaksa menanggung kerugian. Sementara itu, dalam belanjawan ini juga, Menteri Keuangan tempoh hari telah membuat pengumuman mengenai skim jaminan kredit perumahan. Ini bukan skim yang baru. Cuma bezanya kali ini Menteri kata kumpulan yang tiada pendapatan tetap seperti pekerja-pekerja daripada gig ekonomi gig ini, maka mereka boleh memohon skim jaminan kredit perumahan. Cuma yang saya khawatirkan adalah ini hanya akan menjadi sekadar menanam tebu di tepi bibir ataupun lip service sahaja. Kerana kita tahu skim jaminan ini akhirnya akan diuruskan oleh pihak bank. Maka penilaian itu dibuat oleh pihak bank. Jadi saya nak bertanya kepada pihak kementerian, berapa ramai sebenarnya yang rakyat Malaysia telah menerima manfaat ataupun faedah daripada skim jaminan kredit perumahan sebelum ini. Dan seterusnya, Datuk Speaker, saya menerima beberapa pertanyaan, mungkin Datuk Speaker pun ada terima daripada Johor mengenai kekhawatiran daripada rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Apabila diumum rombakan soal cukai dan sebagainya, kita setuju. Mereka yang kaya itu wajar dikenakan cukai yang sepatutnya. Mereka yang simpan harta dana di akaun-akaun pesisir pantai di luar sana, bila bawa balik kita patut tuntut cukai mereka. Tetapi yang berlaku, mereka khawatir pekerja-pekerja golongan kola biru ataupun pekerja-pekerja biasa ini ada ura-ura bahawa mereka juga akan dikenakan cukai lebih tinggi daripada apa yang mereka lalui sebelum ini. Jadi kalau boleh, pihak kerajaan kena jelaskan kerana wang yang dibawa pulang oleh pekerja-pekerja biasa ini adalah untuk kegunaan belanja dalam negara. Dan akhir sekali, dalam soal negeri Johor, Datuk Speaker, saya teliti di awal perbahasan soal pembekalan ataupun belanjawan 2022 ini, ada usaha untuk membangkitkan semula projek yang dipanggil RTS untuk menyambung antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Cuma yang ini kalaulah kerajaan begitu banyak duit, kita dah tahu projek itu tidak viable. Isu antara soal kedaulatan negara dengan Singapura dan sebagainya, malah usaha untuk menghubungkan Bandar Johor Bahru dan Singapura itu sedang berlaku. Yang saya nak HSR, minta maaf Datuk Speaker, HSR, RTS itu dah disambungkan Johor Bahru ke Singapura. Yang saya mohon, HSR ini kalau boleh tukarlah lebih baik buat LRT dalam Johor Bahru. Itu lebih membantu penduduk tempatan, lebih menghidupkan ekonomi dalam Johor supaya memudahkan urusan pengangkutan awam di Bandaraya Johor Bahru. Dan sebagai penutup, saya ingin menegaskan sekali lagi perlunya ada kesungguhan untuk kita bersama-sama melawan rasuah dan salah guna kuasa. Jangan berselindung hanya di sebalik slogan keluarga Malaysia, tapi yang buat untung hanyalah keluarga mereka dan kroninya. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih.